Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada pihak jawatan kuasa Surau As-Siddiqin, terutamanya Biro ataupun jawatan kuasa dakwah yang terus menerus menyediakan yang terbaik. Sebab saya tengok dalam jadual, dahsyat betul Surau As-Siddiqin, ya. Sampaikan mantan mufti wilayah persekutuan pun ada dalam jadual tu. Dahsyat, Dr. Zul, ya. InsyaAllah kalau saya sempat saya datang, tapi tengok jadual jugalah. Terima kasih juga kepada pengerusi, timbalan pengerusi, barisan pihak pengurusan, para imam, adik-beradik imamnya, ya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apa khabar semua? Macam tak berapa je, ya. Maklumlah, ya, tadi dah perkena roti john, ya. Macam-macam lah, roti john pun ada, ayam guli pun ada, ya. Dia rasa lain macam sikit. Tapi tak apa, jangan risau tuan-tuan puan-puan. Ini bukan kesengsaraan. Saya ambil lebih kurang 15 minit ke 20 minit boleh, ya. Macam mana, saya faham. Kejap lagi pun kita nak baca surah Al-Mulk sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa 3 poin yang insya-Allah saya nak kongsikan. Ni ringkas habis ringkas lah ni. Yang pertama, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ni mana-mana asatizah datang confirm baca ayat ini lah. Sebab inilah dalil diwajibkan ke atas kita berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kutiba. Kalau perasan, perkataan kataba itu asal dia. Kataba tu tulis. Kalau kutiba telah termaktub. Pernah dengar perkataan termaktub? Kan telah termaktub dalam undang-undang. Itu sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Maksudnya telah diwajibkan ke atas kita berpuasa. Kita rasa susah tak bang puasa? Susah. Kena pula musim panas. Tengah-tengah panas malam ribut pula. Rumah saya Berjaya tu kesian benar tengoknya. Saya orang Perak, ya, walaupun duduk Berjaya, ya. Tapi kalau tak faham tu angkat tangan. Sebab maklumlah banyak benar makan tempoyak, ya. Minta maaf, ya. Lorat Perak tu lekat, ya. Nah, ceritanya Allahu Akbar, habis peniaga-peniaga semalam tercabut habis dia punya kemah peniaga tu. Tapi nak ceritanya, itulah Ramadan. Apa maksud Ramadan? Panas terik, panas yang bersangatan. Panasnya maybe boleh jadi cuaca, tapi panas yang pasti kat mana? Sini. Sini. Dekat. Ada ni, kalau saya tanya orang rumah lah, ya kak, ya, suami kalau puasa macam mana? Sabar ke tidak? Kak, alhamdulillah, laju abang jawab, ya. Nak ceritanya kadang tu ada orang rumah cakap, dah bukan sinilah, BTP okey, tempat lain. Suami saya hari lain semuanya romantik. Ramadan panas baran ustaz. Tak ada sambil belacan je, habis dimakinya. Nampak tuan-tuan, ya? Tak ada benda kecil jadi besar. Itu Ramadan, panas yang bersangatan. Kita rasa susah bang. Puasa kita 29 hari je lebih kurang. Tak percaya tengoklah. Macam tahun lepas, tiba-tiba terkejut. Saya pun terkejut bang. Esok raya. Sudah. Marah betul orang dekat penyimpan mohon besar raja-raja, ya. Kenapa tak kabur awal katanya, ya. Orang tak buat apa, ketupat lemang tak ada. Nak ceritanya puasa kita sekejap je bang, oi. Ya je ustaz menipu. Baik, mengikut Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ada menulis dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Dengar elok-elok kak, abang. Umat terdahulu, kan Allah nyatakan dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu sebelum kamu. Macam mana puasa orang dulu, ya? Imam Al-Qurtubi menulis berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni kehebatan dia, Allah bagi suara sedap, pegang besi boleh cair besi. Wih, dahsyat bang. Kita gangster macam mana pun kena besi, benjol. Ini pegang besi, cair besi. Cair. Kalau orang kampung saya lah kata, ya, cair. Nak ceritanya apa lagi? Suara sedap. Kita sedap juga kalau nyanyi sorang-sorang dalam tandas lah. Nyanyi kat luar orang
nasi je. Bang oi, suara sedap Nabi Daud, tapi kena juga puasa. Bahkan puasa Nabi Daud lagi dahsyat. Diceritakan berdasarkan hadis sahih, Imam Al-Qurtubi menulis, puasa Nabi Daud hari ni puasa, esok tak puasa, lusa tak puasa balik, hari kemudiannya tak puasa. Begitulah sepanjang tahun. Kalau kita sanggup, maksudnya 365 hari, separuh tahun puasa. Allah. Kalau kita lah 29 hari pun plastik hitam dah tuan ni. Tak, bukan sini, BTP okey, tempat lain sini tak ada. Kemudian puasa Nabi lain, siapa lagi? Allahu Akbar, Nabi Yunus bin Matta, yang mana Nabi Yunus berdakwah di kampung Ninawa. Bila Nabi Yunus berpuasa? Puasa Nabi Yunus sepanjang berada dalam perut ikan Nun. Tuan-tuan jangan tanya saya pula, macam mana rupa Ustaz ikan Nun tu? Saya ikan Jos pernah jumpa, paus pernah jumpa, tapi ikan Nun kat zoo negara tak ada. Jangan tanya saya lah ya. Nak ceritanya sepanjang berada dalam perut ikan Nun, ada ulama' berselisih pendapat. Ada ulama' sirah menyatakan lebih kurang 100 hari. Ada ulama' kata 70 hari. Duduk dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus berdoa sambil berpuasa. Allahu Akbar. Kemudian yang ini ditulis juga oleh Imam Al-Qurtubi, kaum Yahudi, umat Nabi Musa dan Isa, kaum Yahudi. Lagi dahsyat, diwajibkan ke atas mereka berpuasa pada musim panas. Tuan-tuan, puan-puan, untuk pengetahuan kalian, kalau satu musim di Mediterranean lebih kurang 3 ke 4 bulan. Maksudnya kalau diwajibkan puasa musim panas, sepanjang 3 bulan musim panas tu kena puasa. Tetapi dah nama pun kaum Yahudi kan, Bani Israel ni. Tadi Tuan Imam kita ada baca, kalau ingat rakaat keempat tadi, kata Nabi Musa kepada kaumnya apa? Wa idh qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Nabi Musa pun sampai nak surrender dah. Perangai kaum dia ni, wahai kaumku, kamu ni dah menzalimi diri kamu sendiri. Nampak tu, seolah-olah macam fed up dah. Sebab apa tuan-tuan? Bani Israel, dia boleh ubah suai, dia modify, dah macam modified absorber kereta je. Puasa dia sepatutnya musim panas, dia tukar musim sejuk. Dia kata tak boleh puasa musim panas ni, maka imam-imam dia, pendeta-pendeta dia kata kita tukar musim sejuk. Amboi, senang-senang dia je. Jadi kalau ada dekat sini, sini tak ada, tempat lain lah ya. Yang mana sepatutnya solat 5 waktu, dia modify. Solat Jumaat aja, yang itu kena cek balik ya. Kok ada salah silah sana juga ya. Wajib solat 5 waktu walaupun berpuasa tuan-tuan. Jangan duk buat solat Jumaat saja. Lagi sadis, lagi sedih, solat raya je. Lagi dahsyat. Ya, solat raya je dia, setahun sekali je. Tuan-tuan, itu kaum Yahudi. Puasa kena sepanjang musim panas. Kita berapa lama? Allah, sebulan. Itu pun bukan main. Lama betul lah. Baru 2 hari ni. Lebih kurang 28 hari lagi ni. Tak payah kira lah tuan-tuan. Sekejap je masa berlalu, betul tak kak? Tahu-tahu nanti tengah Ramadan. Tahu-tahu nanti hujung Ramadan, selalunya soalan mengerikan akan keluar daripada akak. Bang oi, tahun ni nak balik mana bang? Kepada anak-anak ya, yang mana anak-anak muda, kalau dengar je soalan daripada ibu kamu kepada ayah kamu, tutup telinga ya. Sebab peperangan bakal berlaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, gurau ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan memang mengajar kita erti kesabaran, memang mengajar kita erti pengorbanan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dinyatakan, ini kehebatan Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ulama berselisih pendapat, tetapi ijma' ulama menyatakan bukan dibahagikan Ramadan itu kepada 3 bahagian, tidak, tetapi 3 elemen ini ada dalam satu bulan tu. Apa dia? Yang pertama, rahmat. Rahmat bukan rahmat Eka Matra, itu penyanyi. Nak ceritanya rahmat yang dinyatakan ni apa dia? Kesayangan Allah tu, cintanya Allah dekat kita
Yang pertama, apa antara rahmat Allah? Digandakan pahala. Bulan ni bulan digandakan pahala bang. Yang mana kedekut tak payah kedekut sangatlah bulan ni. Tak ada 10 bagi 5. Tak ada 5 bagi RM1. Tak ada RM1 bagi sekupang. Kalau sekupang pun tak ada, ai jenuh dia tu. Tuan-tuan oi, jangan kedekut. Bulan ni sepatutnya bulan yang kita banyakkan ni memberi. Sebab dari hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menyatakan, Rasulullah, siapa Rasulullah? Husband dia lah, suami Aisyah lah. Kata Aisyah, suamiku Rasulullah ni sangat murah ni, tangan ni murah memberi, mudah memberi. Lagi murah hatinya masuk bulan Ramadan, bagaikan angin. Bayangkan bagaikan angin Rasulullah bagi. Nampak orang susah je, susah bagi. Allahu Akbar. Ni kita mengaku sayang Nabi ni. Tadi bukan main lagi. Baguslah selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Baguslah tu. Tapi sifat pun kena sama dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ni rajin bersedekah. Dia nya RM1, sorry, katanya la ilaha illallah. Ni rajinlah bersedekah bang oi. Itu sifat yang kita kena contohi. Barulah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Baik, kemudian bulan Ramadan juga ada satu hari yang mana satu malam ni kalau dapat bang jackpot tu. Oh, ini jackpot pula sebut dalam surau ya. Dah nak ceritanya keuntungan berganda-ganda tu. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah turunkan ia. Apa ia? Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah itu Lailatul Qadr? Allah nak bagi tahu dekat hamba dia. Allah menggunakan dialog pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya guys, guys ya, minta maaf terbiasa di Radio Zayan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sahaja katakanlah kita bersedekah tiap hari, tak payah banyak bang. Kalau abang tak ada duit, bagi RM1 cukup. Hari ni RM1, esok RM1. Katakanlah mana-mana satu malam ditakdirkan Allah Lailatul Qadar, maka seolah-olah abang sedekah RM1 selama 1000 bulan tanpa henti. Kalau dikirakan 1000 bulan, 1 tahun 12 bulan. Kalau 1000 bulan bang, Imam cuba kira sikit Imam. Oh, jenuh pula Imam kata kenapa pula aku kena mengira pula ya. Tuan-tuan, 1000 bulan kak oi, maklum mangah. 1000 bulan bersamaan dengan lebih kurang 83 tahun. Saya nak tanya, depan saya ni ada umur 83 dah? Allahu Akbar. Murahnya Allah, pengasihnya Allah. Tapi ada antara kita masih lagi gagal untuk merebut peluang ini. Dah masuk bulan Ramadan pun tak rasa special lagi. Yang dia rasa special, roti john special petang tadi dia beli. Bang oi, kak oi, inilah peluang untuk kita rebut. Apa dia? Lailatul Qadar. Tadi saya cerita pasal sedekah dah. Selain daripada itu, sebelum habis tuan-tuan ya, Al-Quran. Bulan ini disebut sebagai bulan Al-Quran, yang namanya dalam bahasa Arab Syahrul Quran. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang saya mula bacakan tadi, Al-Baqarah 183, ayat 186, disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hebatnya bulan Ramadan juga kerana diturunkan Al-Quran. Sepatutnya bulan ni kalau ada masa lapang, baca Quran. Paling tidak pun bang, kalau rasa malas nak Quran besar tu di rumah ni, jarang orang baca Quran besar ni di rumah ya. Selalunya tok imam je guna ni. Ya, kalau duduk di rumah gini je buka ya, gini je. Bang oi, besarnya Quran. Barulah awak nampak saya buat apa katanya. Dia perli pula bini dia ya. Bang oi, kalau tak ada Quran mushaf yang mushaf yang fizikal tu, tuan-tuan, sekarang ni dah ada aplikasi Quran. Tapi kena jaga juga kak. Kadang tu aplikasi Quran dalam phone dia, sebelah tu Shopee. Problem.
Nak buka Quran, alah oren. Alah-alang katanya ya. Dia pun belilah pinggan mangkuk raya. Tak jadi pula. Nak ceritanya kak oi abang oi, bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang pertama menjadi petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Petunjuk bagi sekalian manusia. Petunjuk apa? Petunjuk segala-galanya bang oi. Pagi tadi pula, tengah hari tadi, pergi tak khutbah? Pergi tak solat Jumaat? Di Selangor, apa khutbah dia berkaitan apa? Sekali bagi LGBT kedebuk habis dia orang ya. Nak ceritanya Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran tentang golongan ini. Apa akibat yang berlaku pun diceritakan. Bagaimana malaikat diangkatkan kampung Sodom itu, dihempaskan sekuat-kuatnya sehingga datarannya sekarang ni menjadi dataran paling rendah di dunia, iaitu berhampiran sempadan dengan Jordan dan juga Palestin, yang dikenali sebagai Laut Mati. Kerana hempasan yang sangat kuat tu menyebabkan terbinanya laut, wujud laut yang mana airnya itu 8 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Tu murkanya Allah. Kat mana cerita tu? Al-Quran. Masalahnya kenapa cerita pasal umat terdahulu? Cerita pasal umat sekarang dah lah bang, hudan, petunjuk. Apa petunjuknya? Allah nak bagi tahu dalam Al-Quran, satu masa nanti untuk Muhammad, untuk umat Muhammad ni akan ada kaum. Dulu satu kaum satu perangai. Kaum Nabi Lut ni perangai dia. Kaum Ad ini perangai dia. Kaum Nabi Saleh, kaum Bani Israel ini perangai dia. Akhir zaman perangai-perangai ni dihimpunkan dalam satu kaum yang namanya umat Muhammad. Maksudnya siapa lagi dahsyat? Umat Muhammad. LGBT pun dia, riba pun dia, bunuh pun dia. Ini lagi dahsyat. Sebab itulah Al-Quran menjadi petunjuk. Tiada keraguan. Surah 2 ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran, di dalamnya tiada keraguan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu bacalah Al-Quran bang oi. Kak, baca Quran. Dan baca pun kalau boleh hafal lah. Ni abang saya tanya, kalau jadi imam di rumah, bacaan kita sama dengan tahun lepas ke beza tahun ni? Kalau saya tanya akak ni, lagi seronok akak jawab, suami saya ustaz, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Panjang sikit tabat yada katanya. Ikut ayat. Kalau boleh hafal lah bang, hafal lah. Kalau kita malas hafal, rugi. Sebab akhir zaman, apabila tibanya Dajjal, Al-Quran dan isinya akan diangkat. Ulama berselisih pendapat, adakah angkat itu hilang? Wallahu a'lam, jangan tanya saya sebab saya tak tahu masa depan. Cuma yang pastinya ada ulama berpendapat yang dinyatakan diangkat tu, satu manusia pun yang namanya Islam tak hafal Quran waktu tu. Kalau hafal pun sekadar hafal, tak faham makna. Dah tak faham makna, nak amal memang tak lah. Sebab itulah dekatlah dengan Al-Quran. Kalau kata kita gagap, anak kita lancar, berguru dengan anak, apa masalah kan? Ayah ni sebenarnya tak pandai. Ayah suruh je kamu pergi sekolah agama. Jadi boleh tak ajar ayah? Okey, ayah nak baca surah apa? Iqra katanya. Pun ayahnya pun buka Al-Iqra 3. Anaknya pun jerit, menangis bapaknya, katanya. Terbalik pula tuan-tuan ya. Tak apalah, ya asalkan belajar, bacalah Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran tapi gagap, ni sifat pemurah Allah. Kata Nabi SAW, falyatata', barang siapa yang gagap, falyatata' ni dia gagap baca, baginya 2 pahala. Yang pertama, pahala dia baca. Yang kedua, pahala dia cuba membaca, belajar baca. Allahu Akbar. Tambah pula bulan Ramadan, lagi digandakan pahala. Jadi insya-Allah sekadar itu sahajalah apa yang saya dapat kongsikan. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf.
ada kebaikan amal dan sebarkan bersama. Kalau ada salah silap, tegurlah saya, jangan viralkan. Ini masalah juga akhir zaman ni. Silap sikit viral, silap sikit viral ya. Tegurlah saya, insya-Allah. Baiklah, sebelum habis boleh saya dah bagi tahu dekat pihak jawatan kuasa, saya da'i hadari wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Rumah amal ni dekat sangat dengan tuan-tuan. Saya pula jauh. Dulu saya tinggal sini, Country Homes, tapi saya dah pindah. Rumah amal ini terletak di Saujana Rawang, dekat je, menempatkan lebih kurang 60 ke 80 anak-anak asnaf zakat, anak-anak yatim, dan ada dekat situ anak-anak hasil dari sumbang mahram. Jadi kalau tuan-tuan nak buat program, nak sampaikan bantuan tambah-tambah bulan Ramadan ni, pergi sendiri, dekat je. Cara yang kedua, kalau nak membantu, boleh melalui nombor akaun. Tuan-tuan pergi ke Facebook Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Dekat situ ada nombor telefon Puan Izzah, dekat situ ada nombor akaun untuk tuan-tuan menyumbang. Cara yang ketiga, boleh melalui saya. Tapi minta maaf, saya tak bawa tabung. Saya bukan jenis pergi ke mana-mana bawa tabung. Kalau tuan-tuan nak membantu, boleh jumpa saya kejap je lagi. Ya, insya-Allah lah. Boleh lepas kita habis baca surah Al-Mulk sama-sama. Jangan risau, saya tak ambil satu sen pun. Saya tak ada cas perkhidmatan, tak ada cas penghantaran. Saya pun ada gaji bang. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita membantu mereka yang memerlukan. Baiklah, baju serabai, pergi tangkap ikan you, goodbye, I love you. Jangan lupa dengarkan Zayan, destinasi nasyid anda. Dan jangan lupa tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, setiap hari jam 6.30 pagi, hanya di TV3 dan TV9. Yang ini bos suruh. Bos kata nak pergi ceramah boleh, promote. Alhamdulillah, selesai tanggungjawab ya. Baiklah, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat tuan-tuan dan puan-puan, juga saya sendiri. Dan mudah-mudahan dengan ibadah kita bulan Ramadan ini, kita sama-sama nanti Kak, Abang, kita melangkah masuk dalam syurga melalui pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.